بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kepada saya dan tuan-tuan agama Islam yang sempurna dan juga memberi kepada saya dan tuan-tuan juga akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara ini dapat menjaminkan kita menjadi orang yang selamat daripada segala kemurkaan Allah, orang yang selamat daripada segala siksaan Allah Subhanahu wa taala sekiranya iman kita itu sempurna dan Islam kita itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak iman yang sempurna? Iman yang sempurna mesti akidah itu dijaga dan dipelajari akidah itu dengan mengikut jalanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itulah dikatakan akidah yang dipelihara, yang dijaga. Sesiapa yang tidak pernah mempelajari ilmu akidah, maka dia tidak ada jaminan untuk menjadi orang yang betul di dalam pegangan dia, di dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Islam. Sesiapa yang tidak mempelajari fardu ain yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka dia tidak akan sempurna ibadat dia itu kecuali di atas jalan mempelajarinya. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kita menjadi orang yang bahagia, untuk kita menyempurnakan amalan-amalan, ibadat-ibadat yang telah difardukan kepada kita, maka menjadi satu kewajipan untuk kita mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Maka segala tuntutan syarak itu dijaga dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan baca ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menidurkan Ashabul Kahfi yang seramai bilangannya 7 orang. 7 orang bilangan mereka, tidak termasuk anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam ayat ini, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur.
Sebanyak mana masa mereka tidur, selama mana yang disebut di dalam sirah, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitu selama 309 tahun. Ada selama 309 tahun. Mengikut perkiraan tahun Syamsiah, mengikut perkiraan Syamsiah bersamaan dengan 300 tahun 9 tahun. Menurut kiraan tahun Qamariyah tambah 9 tahun. Begitu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana Ashabul Kahfi itu ditidurkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidurkan mereka selama 309 tahun. Baginya lah tertentu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya dan jelas sungguh pendengarannya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala-galanya. Baginya lah Allah, yakni bagi Allah lah tertentu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Orang lain tak akan tahu rahsia langit dan bumi. Hanya Allah sahaja yang tahu rahsia langit dan bumi. Contohnya Allah tahu bila nak datang bencana alam ini. Allah sudah tahu lama dah. Di dalam ilmu Allah tu lama sudah tahu. Tapi manusia tahu bila? Bila nak berlaku sesuatu bencana, kadang-kadang baru tahu. Kalau nak tahu sebelum, macam mana? Tahu sebelum tak tepat. Boleh anggar saja. Nak tahu tepat detail, itu tidak ada kuasa di sisi manusia. Manusia tidak ada kuasa untuk mengetahui secara detail akan segala apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada segala makhluk. Jadi Allah sahajalah yang mengetahui rahsia langit dan rahsia bumi. Maksudnya rahsia langit dan bumi di sini, rahsia apa yang berlaku di langit dan rahsia apa yang akan berlaku di bumi. Ini maksud dia. Secara umumnya rahsia langit dan bumi, maksudnya rahsia segala makhluk yang ada di langit dan segala makhluk yang ada di bumi. Ini maksudnya. Maksud ayat. Terang sungguh penglihatannya Allah. Baik. Penglihatan Allah Ta'ala ni terang sungguh. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan penglihatan Allah itu dengan sifat. Dengan sifat yang ada di zat. Sesiapa yang menafi sifat yang ada di zat, maka itu bukan jalanan Ahlus Sunnah. Itu jalanan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia menafi segala sifat yang ada di zat. Hanya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan zat. Bila sebut Tuhan kuasa, dia tidak isbat kepada sifat. Itu Mu'tazilah. Yang isbat sifat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat, walaupun dalam ayat Al-Quran, di dalam tafsir, di dalam terjemahan, walaupun di dalam ini dicerita bagaimana terang sungguh penglihatan Allah. Penglihatan Allah ni macam mana? Penglihatan dari segi sudut sifat penglihatnya Allah. Sifat penglihat Allah. Sifat pelihat. Bukan zat Allah. Bukan zat Allah melihat, bukan. Zat Allah melihat melalui sifatnya. Sifat pelihat. Itulah dikatakan sifat basar. Sifat basar. Dan jelas sungguh pendengarannya. Ni jelas sungguh pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok terang ataupun tajam penglihatan Allah ni, Allah punya penglihatan tanpa ada batasan. Itu dikatakan Tuhan punya penglihatan tanpa ada batasan. Semut yang berjalan di dalam lautan, contohlah di bawah bumi tu, kalau ada semut yang berjalan di bawah bumi, maka itu tidak sunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ulama kata bukan setakat lihat segala rezeki semut yang berjalan di bawah permukaan bumi tu, yang ada dalam tanah tu, semuanya Allah Ta'ala sedia semua rezeki bagi mereka. Dan jelas sungguh pendengarannya, pendengaran Allah tanpa batas. Dan kita kena ingat segala penglihatan Allah, pendengaran Allah ini berhajat kepada makhluk yang ada sahaja. Betul tak? Tuhan mendengar dengan mendengarnya Allah Ta'ala daripada segala perkara yang ada. Kalau makhluk ni, makhluk benda yang ada. Kalau benda tak ada, Tuhan boleh dengar tak? Tak boleh. Itu jadi mustahil pula. Sebab itu kita kena belajar akidah. Tuhan nak dengar macam mana? Dengar benda tak ada. Tak boleh dengar benda tak ada. Kalau dengar, jadi mustahil. Benda tak ada nak dengar macam mana? Syarat dengarnya Allah Ta'ala daripada perkara yang ada. Okey, perkara yang ada tu mesti bersuara tak? Tidak mesti. Di sisi Ahlus Sunnah. Asal ada saja Allah Ta'ala dengar. Ni sifat pendengar Allah. Asal benda ada saja Tuhan boleh dengar. Tidak semestinya perkara yang ada itu yang mempunyai suara, tidak mesti. Itu dia. Sama juga dengan pendengaran Allah, iaitu mendengarnya Allah Ta'ala, sifat mendengarnya di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, iaitu mendengar dengan segala perkara yang maujud, yang ada. Kalau perkara tak ada boleh dengar? Mustahil. Tak ada. Ia tak ada, bukan kerjaan dia. Dia bukan kerjaan Allah. Orang panggil bukan kerjaan sifat. Bukan kerjaan sifat untuk mendengar perkara yang tiada. Maka segala sifat Allah itu mendengar di sini adalah mendengar daripada segala-gala perkara yang maujud, yang ada. Mungkin. Perkara yang mungkin. Termasuklah diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada bagi penduduk di langit, tidak ada bagi penduduk langit dan bumi mengurus selain daripadanya. Maksudnya tidak ada bagi penduduk langit dan penduduk bumi mengurus selain daripadanya. Boleh faham? Iaitu tidak ada penduduk langit dan penduduk bumi yang boleh mengurus selain daripada Allah, yang boleh tadbir, yang boleh menjaga, yang boleh memelihara selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain tak boleh nak jaga. Dan orang duk cakap, orang duk cakap, tu tak apalah, bukan akidah tu. Dalam kita minta jiran kita jaga lembu, jaga kenderaan kita, kita nak bercuti, so jiran kita jaga rumah kita. Sedangkan dalam ayat kata yang menjaga segala penduduk langit dan bumi Allah. Tapi kita masih bercakap tak minta dengan manusia kan? Suruh jaga rumah kita, kenderaan kita, takut kena curi. Tu kira mana pula? Maka itulah dikatakan syariat. Itu bukan akidah tu, itu syariat. Baik itu orang kalau faham akidah saja tak faham syariat, susah. Syariat ni macam mana? Dia suruh kita tolong menolong di antara satu sama lain. Betul tak? Dalam Quran sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni ayat syariat. Tolong menolong di antara satu sama lain. Ni syariat, bukan akidah tu. Akidah ni begini, dalam hati kita kalau Allah Ta'ala sudah tulis dah kita ni tidak terjamin barang kita, keperluan kita hilang. Mana tidak, Allah Ta'ala tidak jamin keperluan kita tu dipelihara, maka orang jaga pun akan hilang. Orang jaga macam mana pun benda tu akan dicuri. Kalau suruh jaga rumah kita, orang akan masuk ke dalam rumah kita. Macam mana? Dah orang jaga. Tuan-tuan, kalau betul, kalau kehendak Allah, ada gak apa orang ikat pun gak. Dah yang mari ni pakai bersenjata, tuan-tuan. Guna senjata, guna alat-alat yang tajam, tak? Alat yang membahayakan. Maka kalau Allah Ta'ala buat keputusan rumah kamu akan dipecah, akan dimasuk oleh orang, dia akan masuk.
Tapi syariatnya boleh kita nak jaga, tak salah tu. Nak makna manusia nak jaga boleh, tapi dia tak boleh mengubah takdir, tak boleh. Tak boleh mengubah takdir Allah. Bukan kata bila orang jaga ni takdir Allah pun mesti berubah, tidak mesti. Tak mesti. Tapi jalanan ikhtiar kena jaga rumah. Tu jalanan ikhtiar. Itulah dikatakan syariat. Jaga keperluan, jaga tempat tinggal, makan minum, syariat. Jadi kena faham. Baik. Dan ia Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Dalam hukum ni macam mana? Di dalam menetapkan hukumnya, di dalam menentukan hukumnya. Macam mana hukum Allah? Di antara hukum Allah macam mana dalam akidah? Percaya, iman, kita beriman dengan qada dan qadar. Itu masuk hukum Allah. Itu dalam akidah. Hukum Allah dalam syariat 5. Hukum Allah dalam syariat 5. Wajib, haram, makruh. Ada. Wajib, haram, makruh, harus, kemudian sunat. Itu sunat. Jadi semua sekali itu adalah hukum syariat. Orang panggil hukum syariat. Kalau masuk dalam masalah akidah ni, masalah keimanan, pegangan kita, percaya kepercayaan kita dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah itu satu keputusan di dalam akidah. Jadi kita kena percayalah segala hukum Allah, segala ketentuan Allah adalah yang Allah Ta'ala tentukan kepada segala makhluk ini, tidak berhajat ataupun tidak ada sekutu mana-mana sekutu Allah di dalam melaksanakannya. Di dalam melaksanakan keputusan, ketentuan Allah itu tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya Allah Ta'ala nak menentukan seseorang tadi mati, tidak perlu kepada makhluk-makhluk yang lain. Tidak berhajat kepada makhluk-makhluk yang lain selain daripada Allah. Nak mematikan orang, mati. Hanya dengan sifat kudrat yang ada di zat boleh mematikan orang. Dah malaikat, malakul maut tugas beza. Ulama kata tugas dengan kuasa Allah tidak ada. Orang panggil tugas malaikat dengan kuasa Allah, dia bukan benda yang sama, lain. Kuasa Allah. Malaikat ditugaskan supaya cabut nyawa. Itu tugas dia. Dalam akidah, sekiranya malakul maut tidak ada, sekiranya buat, kita kata, buat takdir kata. Fardu takdir. Fardu takdir ni kata ulama akidah kata apa dia? Sekiranya kalau malakul maut ni tak wujud, manusia boleh mati tak? Sebab apa? Itu hanya tugas saja. Allah beri tugas. Tapi bukan Allah Ta'ala suruh malakul maut ambil kuasa, ambil kekuasaan yang ada di zat Allah. Bukan. Macam kita lah, kita makan ubat, kita sembuh. Ubat tu ambil kekuasaan daripada Allah, sembuh tu. Tak ada ambil. Yang beri penyembuhan adalah Allah. Bukan ubat tu ambil kuasa sembuh. Ubat ambil kuasa sembuh daripada Allah. Bukan begitu. Maka di dalam masalah hukum ni, segala hukum yang Allah Ta'ala menentukan kepada manusia, tidak ada seorang pun yang masuk campur di dalam di dalam menetapkan segala apa yang akan berlaku di muka bumi ni. Tak ada. Nak berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala tak tanya orang. Nak datangkan bencana kepada alam ini, Allah Ta'ala tak tanya orang. Dia tak ada sidang mesyuarat, tak ada. Tak guna mesyuarat. Ini dikatakan Allah yang maha berkuasa. Orang panggil kuasa Allah itu mutlak. Dia tak payah pakai selain daripada dia. Tak payah pakai pendapat-pendapat ataupun ambil pandangan-pandangan orang lain. Kita nak buat satu benda yang besar, ada mesyuarat, ada pandangan, ambil pandangan orang. Itu makhluk. Sebab itulah dikatakan Allah
dia tidak menjadikan sesiapa pun. Wala yusyrik itu orang panggil Allah Ta'ala tiada syirik, tidak ada syarik bagi dia. Mana tidak ada syarik sini, tiada siapa pun yang masuk campur dalam hukumnya, di dalam menentukan hukum. Gitu. Tidak ada orang, tidak ada makhluk yang sekutu di dalam menentukan segala hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-27, watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab Tuhanmu. Sini perintah kepada siapa? Kepada Nabi. Wahai Rasulullah, bacalah olehmu serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Jadi tuan-tuan, dalam perintah ni dia bukan suruh baca saja, betul tak? Turut, ikut. Lepas pada baca, ikut. Macam mana ikut? Al-Quran suruh kita semayang, kita semayang. Al-Quran larang kita melakukan perkara-perkara yang haram, kita tinggalkan. Maka ini dikatakan ikut. Serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab Tuhanmu. Kitab Tuhanmu di sini iaitu Al-Quranul Karim. Kitab di sini yang dimasukkan Al-Quranul Karim. Tiada siapa yang dapat mengubah akan kalimah-kalimahnya. Tiada manusia seorang pun yang mampu mengubah Quran. Kalau ada tuan-tuan, dia tidak akan berjaya. Kalau orang nak buat ni, nak ubah segala kalimah-kalimah Al-Quran ini, tidak akan berjaya. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ni yang ada pada hari ini sama je seperti mana Al-Quran yang ada di zaman Nabi. Sama je. Tidak ada satu ayat pun yang terjatuh baris dia, terjatuhnya huruf, hilangnya satu huruf, hilangnya baris dan sebagainya. Tidak ada. Sebab Al-Quran ni dijaga rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh mengubah akan kalimahnya. Ini janji Allah ni janji Allah. Kita pun lihat sekarang ni memang betul. Quran ni tidak ada orang yang boleh ubah, betul. Seperti mana Allah bagi tahu. Kalau Quran ni salah tuan-tuan, Tuhan bercakap lain, lepas tu kita dapati Quran banyak ada perubahan dalam kalimahnya, dalam isi kandungannya, banyak ada perubahan. Maka itu dikatakan Quran dusta. Allah tu tak betul lah. Tapi apa yang Allah bagi tahu betul, apa yang berlaku. Apa yang kita lihat pada hari ini betul. Tuan-tuan, sebab apa di dalam Quran Allah Ta'ala datang seumur. Al-Quran itu benar, Allah itu benar, janji Allah itu benar, syurga itu benar. Semua Tuhan bagi tahu benar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita ada satu kumpulan atas dunia ni yang tidak pernah benar. Maka Allah ni dia menyalahi orang macam ni. Siapa orang tu? Orang yang ada atas muka bumi ni tak pernah benar dalam percakapan dia. Dalam janji dia tak benar, percakapan dia tak benar. Semuanya tak betul. Siapa? Adalah kumpulan kafir Yahudi. Orang-orang kafir. Orang kafir ni tak pernah benar dalam percakapan dia. Kalau dia benar sekalipun ada tujuan lah. Kalau benar pun ada tujuan. Tujuan nak dapat faedah, nak dapat keuntungan. Ada tujuan keuntungan. Ada tujuan keduniaan. Tapi kalau pada dasar dia, memang orang-orang Yahudi ni Al-Quran bagi tahu tak pernah bercakap benar. Kecuali kalau kamu nak dapat kebenaran yang sebenar, adalah kamu kena ikut Al-Quran. Orang yang ikut Quran, dia akan dapat kebenaran. Wala tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya, selain daripada Allah. Kamu nak dapat perlindungan selain daripada Allah, kamu tak akan dapat. Nak cari perlindungan selain daripada Allah, kamu tak akan dapat.
Tuan-tuan, kalau kita lihat hari ni, orang nak janji pada kita, nak beri perlindungan. Orang berjanji, saya akan melindungi awak. Contohlah, insurans. Tak kira insurans kan? Kerja insurans ni adalah melindungi manusia. Melindungi manusia. Melindungi daripada segala benda yang membahayakan dia. Daripada perkara-perkara yang dapat berlakunya kecacatan, hilang anggota, hilang kesihatan dan sebagainya, tak kira lah. Maka kerja insurans menjaga dia. Menjaga di sini macam mana? Insurans ni hanya boleh beri papasan je. Kalau hok kena. Kalau putus kaki dah. Putus kaki, insurans tak boleh buat, insurans tu tak boleh beri kaki lain. Boleh beri kaki macam sebelum. Tak boleh beri kaki palsu, paling-paling itu. Palsu, kaki palsu. Kaki sebenar insurans boleh beri tak? Tak boleh. Dia hanya setakat beri jaminan saja. Jaminan situ macam mana? Jaminan kalau mau putus kaki, kita beri papasan. Tu je. Beri kaki lain tak ada. Mati, kalau mati, kita beri papasan 500,000. Nak beri nyawa, insurans boleh beri nyawa orang mati. Tak ada atas dunia insurans beri nyawa pada orang, mana ada. Orang mati, dia kira mati. Lepas tu insurans beri papasan. Tu kerja manusia. Orang panggil pemeliharaan yang dimaksud oleh manusia. Penjagaan yang ada pada manusia tu begitu. Nak jaga lebih daripada Allah tu, dia tak boleh. Allah ni, ia jaga macam mana? Bila Allah Ta'ala buat putusan, kaki kamu ni akan dapat guna sampai bila-bila, kamu guna sampai ke mati contohnya. Maka faedah kaki kamu akan boleh guna sampai ke mati. Sebab apa? Tuhan buat putusan. Tapi kalau Allah Ta'ala buat putusan, kaki kita ni, kita boleh guna 20 tahun. 20 tahun lah guna. Lebih pada tu tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala tak pelihara kita, tak jaga. Sebab itulah segala tempat yang kamu nak berlindung, kata dia tidak ada yang lain kecuali kepada Allah. Jadi sini ni yang nak bagi tahu apa pada kita dalam ayat ni, jangan kamu syiriklah pada Allah. Kerana orang syirik ni tidak ada keuntungan, rugi je. Sebab apa kita nak syirik dengan Tuhan, sedangkan Allah yang jaga kita, Allah yang beri perlindungan bagi kita. Sebab apa kita nak durhaka pada Allah? Kita tak nak ikut Allah. Nampak tak? Sedangkan segala-gala Allah yang bagi pada kita. Sebab apa kita nak cari orang lain, nak ikut orang lain? Maka di dalam ayat ni tekan pada kita supaya kita ni hanya berpegang kepada Allah saja, hanya percaya dan yakin, minta kepada Allah saja. Minta di sini, minta tempat perlindungan yang sebenarnya. Yang sebenarnya hanya pada Allah. Yang lain itu syariat, itu tidak sebenar. Kita minta tolong dengan makhluk tu tidak sebenar. Kerana manusia ni dia boleh tolong sekadar dia boleh beri pertolongan saja. Sebab itulah tuan-tuan, dalam masalah minta perlindungan ini kita kena faham. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan doa. Ini dikatakan minta perlindungan dengan Allah. Boleh tak kita nak minta perlindungan dengan Allah ni kita duduk diam? Itu tak betul. Ulama kata minta perlindungan dengan Allah ni atas jalan mana? Atas jalan doa. Minta perlindungan dengan manusia atas jalan apa? Atas jalan minta tolong. Minta tolong kan minta doa. Lain tuan-tuan. Berdoa ni ia kira berdoa tu satu ibadat. Doa tu satu ibadat. Kemudian dalam doa kita minta pula dengan Allah pertolongan. Itu ibadat. Tapi kalau kita minta dengan manusia bukan atas jalan doa, minta semata-mata minta. Sebab itu orang Wahabi dia tak faham sini. Dia tu mana boleh nak minta selain daripada Allah. Syirik. Minta Allah ya. Syirik kata. Syirik minta selain daripada Allah. Dah suruh bank, siapa dia tak simpan duit di bank? Semua orang simpan duit di bank. Ustaz ke dia, siapa simpan duit simpanan kat bank. Siapa dia jaga duit kita kat bank? Syirik je.
Tak faham. Wahabi tak faham. Bukan. Itu kita minta simpanan duit kita di bank, itu di atas jalan minta tolong, bukan atas jalan doa. Ulama Ahlus Sunnah kata yang jadi syirik ni, kita minta dengan manusia atas jalan doa juga. Macam kita minta dengan Tuhan. Akak tangan, ya, wahai fulan bin fulan, macam minta ke Tuhan. Ni baru jadi syirik. Macam orang minta Tok Bekong tu, atas jalan doa kan, tak ada. Tapi kepada Allah dah dia minta, atas jalan doa tu. Tu baru syirik. Tapi kalau minta, dah lah, tolong simpan barang aku, jaga. Oh, tu bukan atas jalan doa. Kena faham. Tak faham sini, syirik orang lain. Habis orang lain jadi syirik. Kena faham. Sebab itu jangan kita cepat hukum orang syirik ni. Kerana dalam Ahlus Sunnah ni, dalam akidah Ahlus Sunnah, nak mensyirikkan orang mesti ada kaedah dia, ada tepat dia. Bukan boleh bercakap sewenang-wenangnya masalah syirik ini. Bukan. Bukan mudah nak bercakap masalah syirik. Itu dia. Kemudian kita pergi pada ayat yang ke-28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan jadikanlah dirimu senantiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Siapa dia orang ni? Sebab itu kita kena faham ayat. Bila Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu berdamping diri dengan orang beribadat dengan Tuhan mereka waktu pagi dan petang. Siapa orang ni? Orang beriman. Bila sebut orang ibadat malam, ibadat pagi, ibadat petang, tak? Maknanya pagi ibadat, petang ibadat. Oh, orang beriman. Orang yang tidak ada ibadat, siapa dia? Orang yang tak ada ibadat apa? Orang kafir. We faham? Ustaz, apa yang tak ada ibadat? Tu yang ada rumah ibadat. Macam mana kalau orang kata? Macam mana? Orang kafir, macam mana Ustaz kata orang kafir tak ibadat? Rumah ibadat ada. Orang Hindu ada kuih. Orang Kristian ada tempat dia. Gereja dan sebagainya. Tak, gereja Kristian. Maka kita jawab, ibadat dia tidak dikira ibadat dalam agama. Islam tidak hukum ibadat. Sebab itu kenapa ada orang cakap, tu orang. Saya dengar orang. Orang. Syariat tak pernah kata pun ibadat. Ibadat dia tidak dikira pada syariat. Syarak tak kira. Syarak tak ambil kira ibadat orang selain daripada penyembahan selain daripada Allah. Hanya dikira ibadat sembah kepada Allah sahaja. Ini syarak kira. Tu orang duk kira, tu orang. Duk kira orang. Sebab itu orang ni kalau tak pakai syarak, jadi masalah. Masalah. Sebab itu kita dah hari ni kita kena faham, ibadat yang dikira ibadat adalah orang Islam saja. Sembah hanya kepada Allah. Itu ibadat. Selain daripada Allah bukan ibadat. Ni asas dia. Jadi orang yang beribadat kepada Tuhan ni waktu pagi petang ni dapat kita faham di sini orang beriman. Dan yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Kena ada syarat lagi ya. Orang yang beribadat ni sifat dia macam mana? Mengharap keredaan Allah semata-mata. Ini dah dikatakan orang macam ni, orang ni sifat dia. Kalau orang belajar tasawuf, masuk dalam sifat apa ni? Harap redha Allah. Sifat ikhlas. Kena ingat kalau dalam kita belajar tafsir ke belajar hadis ke, tak kira orang buat ibadat hanya mengharap kepada Allah. Itulah dikata ikhlas. Ikhlas tu apa dia? Buat satu ibadat mengharap pada Allah. Itu ikhlas. Apa definisi dia? Ni definisi ikhlas ni. Macam mana orang yang ibadat tadi tu? Yang syaratnya orang beriman tadi mesti syarat dia nak dapat penerimaan di sisi Allah, mengharap akan keredaan Allah. Inilah dikatakan
dalam masalah ilmu tasawuf. Sebab itu dalam ayat ada berlaku. Ayat akidah macam mana? Ayat akidah. Ayat akidah tadi minta perlindungan, tidak boleh minta perlindungan selain daripada Allah. Hanya kepada Allah saja. Itu ayat akidah. Kemudian berdampinglah kamu dengan orang-orang yang beriman. Ni tasawuf. Tasawuf nasihat supaya kita duduk dengan orang beriman. Kemudian orang yang beriman tadi mengharap keredaan Allah, ikhlas pula dia. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Jangan kamu paling daripada orang-orang beriman ni. Tuhan larang kita. Tapi ramai mana orang tak peduli lah. Orang beriman ni tak ada orang ambil peduli sangat. Al-Quran suruh kita jangan kamu paling daripada mereka. Maksudnya jangan kamu hina mereka. Paling di sini maksudnya kamu hina mereka. Jangan kamu hina. Tengok orang beriman, tengok fitnah, tengok dengan pandangan rendah, tengok dengan pandangan menghina dia. Tak boleh. Itu maksud memaling pandanganmu daripada mereka. Sebab apa ni? Yang kamu nak paling orang beriman ni? Sebab apa? Ni Quran beritahu ni. Hanya kerana engkau mahu kesenangan hidup di dunia. Sebab tu ya. Kamu tak nak duduk bersama orang beriman sebab kamu tak nak kamu nak kepada kesenangan dunia. Sebab tu ya. Macam mana contohnya? Orang beriman dia ajak seumur kita ke masjid kita rimah, kita nak pergi sejak hari Jumaat Sebab apa nak pergi hari Jumaat Sebab nak menuntut kesenangan dunia. Bila mari seumur masjid ni berasa kesenangan dunia ni tak sempurna, tak sedap nafsu ni. Nafsu ni rasa tak puas dengan dunia, betul tak? Tiba-tiba orang beriman kata, kalau mu nak baik dengan aku, mu kena mari masjid semua. Allah. Tak sedap. Saya kalau boleh masa ni nak happy-happy kata orang. Nak happy, nak enjoy. Kalau orang enjoy tuan-tuan memang tak akan boleh mari masjid. Masa untuk masjid tak ada. Ni orang enjoy. Enjoy ni orang nak dapat kesenangan dunia. Ya, sebab itu orang yang nak dapat kesenangan dunia, orang ni biasanya memandang rendah, berpaling daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab apa? Kalau dia duduk dekat dengan orang beriman, tak jadi nak enjoy itu tak jadi Sampai masa kena mari masjid. Dan ni zuhur asar pun dekat. Nak enjoy dak edang. Dak edang nak mana nak ikut nafsu tu. Tak ada masa orang mari masjid ni. Orang yang tak mari masjid boleh ikut nafsu. Tu dia. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Quran. Siapa dia orang ni? Dan jangan engkau mematuhi, jangan kamu ikut. Patuh tu ikut. Tu ikutnya, patuh. Orang yang macam mana? Yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Quran. Siapa orang? Quran kadang-kadang dia tak guna si orang Yahudi, kafir, tak guna. Sedangkan maksud ayat ni, inilah orang kafir. Orang yang tak beriman dengan Allah ni ayat. Lalai daripada Allah. Kemudian tak ambil pengajaran Quran. Ni dikatakan orang kafir. Orang tidak beriman pada Allah. Dan Allah Ta'ala, orang beriman suruh kita berdamping, duduk dekat orang beriman. Orang kafir, Tuhan suruh kita jauh. Jangan kamu ikut. Ada orang yang faham, ya tu ustaz tu apa ngajar tak ikut orang kafir. Sikit-sikit orang kafir sebut. Ni Quran bagi tahu. Quran ajar kita, bukan saya bagi tahu. Ada orang yang kata ustaz tu ngajar sikit orang kafir duk sebut. Dah Quran mari sifat begitu. Bukan saya nak sebut. Serta ia menurut hawa nafsunya. Ni. Ia siapa? Ia orang kafir, ikut nafsu. Orang yang tak ikut Quran, tak ikut Allah dan Rasul, dikira ikut nafsu halu. Sebab Quran dan Rasul ni, Allah dan Rasul di dalamnya berlawanan dengan nafsu. Dalam perintah Allah tu. Di dalam perintah Allah, perintah Rasul, di dalamnya berlawanan dengan hawa nafsu. Tiba-tiba ada orang yang ikut nafsu. Siapa dia orang? Orang yang tak ikut Quran. Tu, siapa dia orang tak ikut Quran? Orang kafir. Kafir lagi.
Pergi faham. Takut tak faham. Takut dia faham, orang ikut nafsu tu bukan orang kafir. Takut dia faham gitu. Jadi kita kena beritahu. Orang kafir, orang tak ikut nafsu. Orang ikut nafsu. Orang yang tak ikut nafsu, itu kehendak orang beriman. Dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran. Wa kana amruhu furta. Dan tingkah lakunya orang yang tidak beriman tadi, melampaui kebenaran. Tak betul. Macam mana? Setengah orang-orang Yahudi ni, dia bersumpah dia tak makan daging. Sedangkan daging tu yang halal dalam Islam halal. Melampaui macam mana? Daging ni saya tak makan. Daging benda ni saya tak makan. Ada disebut dalam ayat. Daging hak halal dalam Islam ni, orang Yahudi bersumpah dia tak makan daging. Dah macam mana? Daging babi Islam larang, makan perak. Tengok ikut nafsu kan. Daging lembu dia bersumpah tak mau makan daging lembu. Sakit ni. Ni orang panggil melampaui batas. Patut kita nak ikut macam mana? Daging lembu haram. Islam kata boleh. Islam kata tak boleh babi. Perak makan. Ni dikatakan melampaui batas. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.